Jadi tidak bersambunglah. Kalau kita kata wayar tak bersambung wayar, tak menyala. Tapi kalau hak beriman memang bersambung. Kalau dia tengok tu ada kesan. Gitulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tak apalah, sebelum kita pergi ke situ, kita tengok ke sini dulu. Hak Imam Abu Daud buat mari ni, hadis ini. Jadi hadis ini tidak sahih. Hadis ini tak sahih. Tetapi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam paling musing gitu banyak dalam riwayat yang lain. Hak ni hak isi kandungan lagu ni. Adakah tak boleh seseorang daripada kamu tu pergi ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri? Hak ni dengan sanad ini, ini tidak sahih. Tidak sahih. Artinya Imam Abu Daud seolah mengisyaratkan kepada kita bahawa ulama-ulama hak kata tak apa, kalau semaya di tempat sudah dia semaya fardu tu pun tak apa. Kalau nak semaya sunat, sama ada makmum kau hak semaya seorang kau ataupun tu imam, kalau tidak mengelirukan, dia kata hadis ini tak kemah untuk nak pakai. Untuk kita nak ikat tak kemah. Jadi hak Nabi, kalau kita nak terima ada apa tu dalam keadaan ada sebab lain, iaitu takut keliru orang. Bukan semata-mata tak boleh dah. Tak boleh tu sebab takut keliru. Sebab hadis hak ni kalau kita tengok ni maknanya umum tu. Tak boleh kah? Seseolahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh kah? Maknanya dia larang lah tu. Bila kata tak boleh kah buat gini, mana dia tak kenal lah. Kalau semaya tempat tu. Tetapi ramai ulama mengatakan hak ni kita tak boleh nak pegang kemah sangat, sebab hadis ni tidak sahih. Dan kalau kita nak terima pun kita kena pakai ada sebabnya. Ada sebab. Bukan secara mutlak dikatakan begini, tidak. Paling tidak yang dia suruh beralih tu untuk dapat pahala lebih lah. Paling tidak itulah. Ada kelebihan. Tu. Bukan mana sebagai mestilah. Dah tak boleh kalau nak buat situ. Tidak lagi. Kalau nak pegang dengan ni untuk menunjukkan tak boleh sebab apa dia hadis ini dhaif. Sesoalnya Abu Daud ayat gitulah. Orang tak saya pakai tu dia kata tak apa tu sebab dia kira hadis ni dhaif. Jadi dhaif dia tu duduk mana? Ada dua tempat dalam sanad dia. Dua tempat dalam sanad dia. Yang pertama Laith bin Abi Sulaim. Perawi dia Al-Laith. Jadi Imam Abu Daud ambil daripada dua orang, kata guru dia tu Musaddad dan Musaddad, dia ambil seorang tu guru dia. Tu guru pada tu guru dia tu dua orang, iaitu Hammad dan Abdul Warith. Yang ni Musaddad ambil daripada Hammad dan Abdul Warith. Kedua-dua mereka ini mengambil daripada Laith. Laith itulah yang ada masalahnya. Laith itu yang ada masalah. Laith bin Abi Sulaim. Itu yang pertama. Yang keduanya yang ada masalah dalam sanad ini, iaitu Ibrahim bin Ismail, yang dikatakan mengambil hadis ini daripada Abi Hurairah. Dua orang ini bermasalah. Sebab itu kita tengok Laith bin Abi Sulaim itu dia tidak sebut di sini, sebab sudah sebut dah di tempat lain banyak kali dah jumpanya. Jadi Laith bin Abi Sulaim ini tak boleh nak orang tak boleh terima lah. Terutama kalau Yahya bin Sa'id Al-Qattan tak mahu terima langsung dia. Tak mahu terima langsung. Tak usah orang pujuk lah. Royak kata tak apa dia. Tak dengar. Tak boleh. Dia ni tak boleh pakai. Jadi paling tinggi kalau hadis dhaif ni pakai pun untuk kelebihan. Dari segi kelebihan lah, ada kelebihan amalan untuk fadail a'mal. Jadi kalau kita nak buat gitu, gitu sekadar tu lah. Nak kata nak menetapkan hukum jadi makruh kah, jadi haram kah kerana hadis ni, tak boleh. Untuk hukum tak boleh. Tapi sekadar kita nak faham ada kelebihan lah. Kalau pindah tu tempat tu, sekadar tu boleh. Sekadar tu. Sebab ada hadis yang lain pula.
Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain pula, iaitu tempat-tempat kita sembahyang ni akan menyaksikan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu taala esok. Kita sembahyang sini dia pernah sembahyang atas saya ni. Jadi tempat tu akan royak, akan jadi saksi esok. Itu jadi lebih tu. Banyak tempat kau molek. Gitulah. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu Ibrahim bin Ismail. Ini kita tengok. Qala Abu Hatim Ibrahim majhul. Ibrahim majhul, mana tidak diketahui dia ni orang setara mana. Imam Bukhari berkata lam yasihha isnaduhu. Isnad yang ada Ibrahim ini di dalamnya tidak sahih. Jadi dia tidak sahih ke dia, orang dhaif lah. Tidak sahih. Imam Bukhari di dalam kitab sahih dia, di dalam bab mukthil imam fi musallahu, imam duduk di tempat dia bersembahyang itu, dan dia menyebutkan hadis daripada Abi Hurairah yang dimarfu'kan, la yatatawwa'ul iman fi makanihi. Imam tidak boleh bertatawwu' di tempatnya, walam yasihha, dan itu tidak sahih. Tapi dia sebut itu tidak sahih. Tapi adalah riwayat daripada Abi Hurairah ni lah, riwayat ni. Tapi Imam Bukhari tersebut dalam tarjamatil bab, dalam tajuk dia. Itu dalam bab mukthil imam fi musalla, bukan di dalam musnad dia. Beza. Hak kata dalam Bukhari ni hadisnya sahih tu hak mana? Semua orang dah. Hak ada dalam tarjamatil bab dia tu tidak sahih macam sini. Dia kata tidak sahih. Dan dia tidak mari sanad tu. Sanad yang lengkap dia tak mari. Mana kalau ada pun dhaif lah. Gitu. Imam Bukhari kata gitu. Lepas pada tu khilaf pula tu, Ibrahim bin Ismail ke Ismail bin Ibrahim, khilaf pula situ di antara ulama. Dalam Tahdhibut Tahdhib, Hafiz Ibn Hajar kata, orang panggil Ismail bin Ibrahim As-Sulami. ويقال الشيباني حجازي محمد بن إسحاق kata حدثنا عباس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وكان خيارا. Dia ni orang terpilih. Dia kata Ibnu Ishaq kata. Abu Hatim kata majhul dia. Majhul. Gitulah. Jadi maknanya hak ni mana ulama pertikaikan dengan sebab itu hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tetapi dari segi kita nak buat gitu berdasarkan banyak lagi dalil yang lain, hak sahih, sanad yang sahih ada. Ada, boleh. Dari segi paling tu imam tu ataupun pindah ke tempat lain. Dan Nabi SAW biasanya dia sembahyang sunat ni di rumah dia. Sunat ni dia sembahyang di rumah dia. Dia tak sewi jadi rumah di sebuah kubur. Tidak sembahyang. Tak ada sembahyang kan apa di kubur tu. Dia tak sewi jadi lagu tu. Adapun kalau kita kata itu sembahyang orang mati tu ada atas kubur tu, sembahyang itu masih khilaf lagi. Imam Syafi'i terima, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang lain tak terima. Dia kata tak ada sembahyang atas kubur. Kalau kata sembahyang, sembahyang tu lebih bersifat doa kata dia. Lebih kuatlah ke doa. Doa tak apa. Jadi sembahyang tu sebagai doa jugalah. Kata dia, dan itu Imam Malik kata khusus dengan Nabi SAW saja pada atas kubur tu. Dia kata walaupun bagaimanapun itu khilaf lah. Khilaf. Lepas tu hak lain-lain Nabi SAW memang tak boleh sembahyang atas kubur. Jadi bila dia sembahyang di rumah, dia kata gitu, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu tu seperti kubur. Jadi dengan tidak bersembahyang di kubur tu, muka dia larang, maklum dah tu. Dan dia selalu kalau sembahyang sunat, sembahyang di rumah. Jadi bila sembahyang di rumah, tentu dah akan beralih tempat tu. Tentu dah tu. Dia sembahyang orang ramai, dia sembahyang Jumaat ni dalam masjid, sembahyang fardu. Lepas tu bila dia sembahyang dalam rumah, tidak beralih kan ni.
Beralih berjuru benar dah tu, tempat lain dah tu, dalam rumah dia. Itu boleh dipakai, menunjukkan lebih di tempat lain. Tapi dalam riwayat yang kita baca ni, dia agak tidak berapa tegas sikit. Jadi Musaddad ambil daripada dua orang tok guru. Seorang tok guru tu Abdul Warith. Dia kata ain yataqaddama, tak leh kalau seseorang daripada kamu tampil ke hadapan ataupun mundur ke belakang, au an yamini, atau ke kanan atau ke kiri. Tu Abdul Warith. Mana hak ni lafaz ni Hammad tak ada sebut. Tetapi Hammad ada menambahkan begini dalam riwayat dia. Hak ni juga, cerita ni juga, ia tidak disebutkan oleh Abdul Warith pula, iaitu untuk sembahyang. Tak boleh kau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu untuk sembahyang. Maksudnya sembahyang sunat. Dia ada tambahan dalam riwayat Hammad. Hak ni dalam riwayat Abdul Warith tak ada. Itu Imam Abu Daud sengaja rakyat dia nak rakyat beza tu dua orang tok guru tu. Jadi Musaddad ambil ni daripada tok guru dia, hak ni lagu ni lafaz dia. Hak kepala tu serupa dah mula-mula tu. Alif belakang tu tidak serupa. Tak serupa. Jadi ini menunjukkan dia nak cerita kepada kita dalam meriwayatkan hadis ini mesti kena ada amanah. Amanah lagu mana? Seperti mana yang kita dengar daripada tok guru, lagu tu lah kita tak boleh buat. Pakai rangkul semua sekali, tak serupa, tak boleh lagu tu. Kalau beza hak ni tak ada tambahan ni, hak ni ada tambahan ni, jadi kena sebut tu. Ini termasuk dalam amanah dalam menyampaikan hadis, dan Imam Abu Daud telah menyempurnakan amanah itu. Itu cara dia. Jadi kalau kita tengok hadis ini, kita tengok ni dalam syarah ni pada muka surat 348, hak ada tu boleh tengoklah. Ini lafaz Abu Daud. Kalau lafaz Ibnu Majah gini bunyi. Jadi tak ada lah hak celah-celah tadi, selingan hak kata tu guru ni gini, kata tu guru ni tak ada. Dalam Ibnu Majah dia, ayajizu ahadukum idza shalla an yataqaddama aw yata'akhkhar. Gitu jelas. Tidak boleh ke seseorang daripada kamu apabila dia bersembahyang untuk tampil ke hadapan ataupun mundur ke belakang dan seterusnya. Jadi riwayat Ibnu Majah itu lebih terang. Jadi riwayat dia tu hak ni juga, sanadnya hak ni juga, sanad ni juga. Lafaz riwayat Baihaqi iaitu mengikut riwayat Hammad bin Zaid tadi juga, Hammad bin Zaid daripada Laith. Ini riwayat Baihaqi pula. Dia kata begini, idza arada ahadukum an yatatawwa'a ba'da al-fariidah falyataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi. Gitu lafaz dia. Apabila seseorang daripada kamu mahu mengerjakan sembahyang sunat selepas sembahyang fardu, maka hendaklah dia tampil ke hadapan ataupun mundur ke belakang ataupun ke sebelah kanannya ataupun ke sebelah kirinya. Itu lafaz riwayat Baihaqi daripada Hammad juga, daripada Laith ni juga. Inilah riwayat ni juga, tapi tak ada Abdul Warith itu, Hammad saja. Lafaz riwayat Baihaqi mengikut riwayat Mu'tamir pula daripada Laith. Jadi bukan Abdul Warith dan Hammad ini saja yang beriwayatkan daripada Laith ni, ada lagi orang lain lagi, iaitu Mu'tamir, seorang lagi. Dia kata gini lafaz dia, ayajizu ahadukum idza shalla fa arada an yatatawwa'a an yataqaddama aw yata'akhkhara aw yatahawwala an yaminihi aw an yasarihi. Ini lebih terang lagi, kau terang lagi. Jadi apabila seseorang daripada kamu adakah seseorang daripada kamu tidak mampu, tidak boleh apabila dia telah selesai bersembahyang dan dia mahu melakukan sembahyang sunat untuk tampil ke hadapan atau mundur ke belakang ataupun beralih ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kirinya, lebih terang nak banding dengan riwayat Abu Daud.
Rawahu Jarir al-Laits